Teknik asas dalam lukisan dan lakaran. Lakaran merupakan proses awal lorekan yang ringkas dan cepat sebagai punca idea perkembangannya. Lukisan merupakan proses lanjutan melibatkan kerja yang lebih sistematik menggunakan jalinan, ton, cahaya, ruang dan komposisi. Garisan merupakan siri titik-titik yang bersambung. Garisan dihasilkan dengan menggunakan suatu alat atau media yang bermula dari satu titik permulaan, merentasi suatu kawasan hingga terbina satu objek. Jenis garisan dalam lukisan: garisan halus, tebal, titik, dan zigzag. Garisan halus. Garisan halus merupakan garisan yang digunakan di dalam lukisan untuk membentuk jarak, ton, rupa, ilusi cahaya dan bayang, ruang serta jalinan motif pada reka corak. Ia boleh digunakan untuk menunjukkan jarak yang jauh dengan menggunakan teknik ilusi cahaya, ruang tempat yang luas dengan menggunakan teknik penghasilan ton dan menghasilkan rupa yang tenang untuk diaplikasikan dalam lukisan figura, organik dan geometrik. Garisan halus merupakan elemen yang penting dalam lukisan kerana ia membantu dalam menghasilkan kontra dan menjelaskan maksud sesebuah lukisan. Garisan tebal. Garisan tebal merupakan garisan yang digunakan di dalam lukisan untuk membentuk jarak, ton, rupa, ilusi cahaya dan bayang, ruang, jalinan motif pada reka corak. Garisan tebal boleh digunakan untuk menunjukkan jarak yang dekat dengan menggunakan teknik ilusi cahaya, ruang tempat yang sempit dengan menggunakan teknik penghasilan ton dan menghasilkan rupa yang suram untuk diaplikasikan dalam lukisan figura, organik dan geometrik. Garisan tebal merupakan elemen yang penting dalam lukisan kerana ia membantu dalam menghasilkan kontra dan menjelaskan maksud sesebuah lukisan. Garisan titik. Garisan titik dikenali sebagai pointillism. Ia boleh digunakan di dalam lukisan untuk membentuk jarak, ton, rupa, ilusi cahaya dan bayang, ruang, jalinan motif pada reka corak. Ia juga boleh digunakan untuk menunjukkan jarak yang dekat dengan menggunakan titik ilusi cahaya, ruang tempat yang sempit dengan menggunakan titik penghasilan ton dan menghasilkan rupa yang suram untuk diaplikasikan dalam lukisan figura, organik dan geometrik. Garisan titik mempunyai elemen tebal dan halus kerana ia membantu dalam menghasilkan kontra dan menjelaskan maksud sesebuah lukisan. Bagi menghasilkan lukisan menggunakan garisan ini, anda perlu menghasilkan rangka objek terlebih dahulu dan mengenal pasti garisan-garisan pemisah antara ton cerah, sederhana dan gelap. Garisan zigzag. Nama lain bagi garisan zigzag ialah garisan bergerigi atau beralun. Garisan zigzag merupakan garisan yang digunakan di dalam lukisan untuk membentuk objek tajam atau keadaan bahaya, contohnya duri, gergaji atau kilat. Garisan zigzag juga mempunyai kegunaan lain. Ia digunakan untuk membentuk ombak laut, menunjukkan diagram pada graf. Sekarang kita beralih kepada pembentukan wajah dalam menghasilkan potret.
Penguasaan teknik tersebut di antaranya ialah kemampuan menyusun bentuk kepala secara utuh atau kemampuan dalam memodifikasi garis-garis dan bentuk-bentuk geometri menjadi berbagai-bagai bentuk objek yang terdapat dalam kepala dan wajah. Pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan untuk meniru dan menyalin bentuk lukisan pada lakaran gambar menjadi sebuah karya lukisan berasaskan media pensel yang terlakar pada permukaan kertas dengan baik. Untuk meraih kemampuan dalam menguasai berbagai-bagai teknik penyusunan bentuk kepala dan wajah tersebut, diperlukan persiapan diri untuk melakukan rutin latihan yang dilakukan dengan penuh teliti, cermat serta kesabaran yang tinggi. Beberapa pemahaman dasar tentang berbagai-bagai teknik dalam melakarkan kepala dan wajah serta pemahaman tentang beberapa teknik dalam melakar objek wajah. Semua dapat kita jadikan sebagai panduan ketika menyusun sebuah karya lukisan hasil media pensel. Objek-objek wajah dan rambut. Bentuk wajah manusia pada dasarnya terdiri dari susunan berbagai-bagai objek, di antaranya mata, hidung, mulut, dan telinga. Objek-objek tersebut memiliki fungsi tersendiri dan merupakan organ penting yang amat diperlukan pada raut wajah seseorang manusia. Para seseorang tampak berbeza dengan yang lain. Mengapa demikian? Jawapannya kerana perbezaan bentuk dan ukuran objek wajah yang dimiliki seseorang, atau boleh juga kerana ciri khas tertentu pada wajah masing-masing. Keadaan inilah yang menonjolkan satu ciri yang berbeza antara satu sama lain. Cara melakar bentuk mata. Terdapat banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melakarkan bentuk mata dengan baik. Di antaranya boleh dimulai dengan menyusun bentuk dasar berupa lakaran geometri atau lakaran bentuk lengkungan tertentu. Kemudian melangkah maju dengan melakukan beberapa penambahan, perubahan bentuk, penambahan pada bahagian-bahagian yang diperlukan, hingga pengubahsuaian lain hingga mencapai tahap yang diinginkan. Untuk melukis hidung, elemen-elemen yang terdapat ialah penghubung mata, tulang hidung dan cuping hidung.
Cara melakarkan bentuk mulut. Langkah-langkahnya, susunlah bentuk segi enam. Tentukan bentuk lekukan-lekukan pada bahagian-bahagian yang diperlukan dengan garis-garis sederhana. Dengan bantuan garis tadi, kita dapat membuat garis-garis lekukan bibir dengan garis yang lebih halus berupa lengkungan. Sempurnakan garis-garis yang lainnya dengan cara mengubah, menyambung dan menambahkan garis-garis lengkung pada bahagian-bahagian yang diperlukan hingga menghasilkan bentuk mulut. Setelah disempurnakan dengan berbagai-bagai langkah, maka terhasillah bentuk mulut tampak depan yang tertutup.